Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat meneruskan program bedah buku Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu siri yang ke-6. Di mana untuk kali ini kita cuba perincikan lagi mengenai apakah pengajaran ataupun ibrah, ataupun kita nak lihat dulu sebelum ibrah tu kita nak lihat dahulu peribadi Aisyah. Itu dah ada kita sebut siri yang lepas, yang ni kita detailkan lagi. Disebutkan dalam buku ini, disebut bahawa Aisyah ni adalah seorang anak yang sangat patuh kepada ibunya. Meskipun usianya ketika itu masih mentah, gemar bermain dengan rakan sebaya, tetapi bila ibu dia panggil, dia sanggup tinggalkannya untuk segera memenuhi panggilan ibunya. Dan sikap beginilah yang seharusnya diterapkan dan dididik oleh para ibu kepada anak-anak. Dan anak-anak kita perlu dipupuk dengan menghormati ibu dan ayah. Begitu juga persoalan perkahwinan Aisyah radhiyallahu an adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat di mana Aisyah radhiyallahu an sehingga Rasulullah bercerita kepadanya bahawa perkahwinan baginda dengan Aisyah adalah merupakan wahyu daripada Allah. Ini kita nak tunjukkan bahawa perkahwinan dia bukan atas nafsu Nabi, tetapi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu an, "Urituki fil manam masala salayalin ja'ani bikal malaku fi saraqatin min harir fayaqulu hazihi imra'atuk fakshifu an wajhika fa iza anti hiya wa aqulu in yaku haza min indillah yumdihi." Maksudnya, aku bermimpi melihatmu selama 3 hari berturut-turut. Malaikat datang padaku dengan membawa gambarmu di dalam balutan selai kain sutera. Dia berkata, inilah gambar isterimu. Aku pun membuka kain sutera yang menutupi wajah itu. Ternyata itu adalah engkau. Maka aku katakan, jika memang ini daripada Allah, nescaya Allah akan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Bermakna pernikahan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam siri yang lepas juga telah disebut bahawa Aisyah semasa kanak-kanak, masa umur 6 tahun perkahwinan sehingga 9 tahun baru dia pergi duduk bersama serumah dengan Nabi. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil Aisyah radhiyallahu an dalam keadaan muda. Baginda tidak akan mengambil zaman kanak-kanaknya yang penuh dengan segala keseronokan di alam kanak-kanak, apatah lagi untuk memikul tanggungjawab dan beban rumah tangga ke bahunya. Jadi ketika itulah di mana Aisyah masa tu umur 6 sampai 9 baru duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak merampas keseronokan kanak-kanak di masa Aisyah radhiyallahu an berumur 6 hingga 9 itu. Itu kita nampak bagaimana Rasulullah seorang yang berkemanusiaan. Dan kita mesti faham bahawa 9 tahun Aisyah itu ialah, jangan kita bayang sama dengan orang Melayu sekarang. Orang Arab 9 tahun tu dah matang dan dah besar, ya. Bahkan orang tua kita dulu pun, orang zaman dahulu pun ada yang kahwin 12 tahun.
Ya, 11 tahun pun ada. Jadi apatah lagi orang Arab masa zaman Rasulullah tu, dia dah besar, dah matang. Sebab itu dia layak menjadi isteri kepada seorang Rasul. Diceritakan bahawa ketika itu Rasulullah sendiri sedang berhadapan dengan berbagai kesulitan dan halangan perjuangan baginda ketika menyampaikan Islam. Maknanya dalam masa selepas perkahwinan tu Rasulullah tengah menghadapi tentangan hebat. Rasulullah amat mencintai isterinya yang masih remaja. Baginda berpesan pada ibu Aisyah itu Ummu Ruman agar terus membimbing Aisyah. Walau bagaimanapun Rasulullah SAW akan pergi menemui Aisyah setiap kali baginda dilanda masalah. Segala beban fikiran yang melanda dapat dilupakan apabila Aisyah berada di sampingnya. Maknanya Aisyah di sini sebagai penghibur pada kedukaan Rasulullah SAW. Ini masa Aisyah selepas pernikahan dia, makna Rasulullah pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Dan Aisyah dan keluarga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, dia diajar perjuangan. Dulu pun kita ada sebut bahawa mereka diajar hidup berjuang untuk menegakkan Islam, bagaimana peristiwa persiapan untuk berhijrah bersama Rasulullah, untuk berhijrah menyiapkan Rasulullah dan ayahnya untuk berhijrah ke Madinah, dan ditinggalkan keluarga ini dalam keadaan yang sungguh mengerikanlah, sebab masyarakat Arab pada masa itu musyrikin tengah penentangan yang amat sengit. Jadi dia dah diajar dari kecil lagi untuk menghadapi masalah hidup dan kesusahan, perjuangan untuk menegakkan Islam. Maknanya ruh perjuangan ini wajar ditanamkan kepada generasi Muslim. Maknanya ibrahnya daripada cerita ini bahawa kalau Sayyidina Abu Bakar boleh menyiapkan anak-anaknya, mendidik anaknya untuk perjuangan, begitu juga kita, ruh perjuangan ini hendaklah wajar ditanamkan kepada generasi Muslim. Barulah Islam dapat ditegakkan. Dan disebutkan di sini bahawa majlis perkahwinan dia adalah majlis setelah memperoleh kemenangan yang gemilang dalam Perang Badar, kaum muslimin menyaksikan sambutan majlis perkahwinan Rasulullah. Dan majlis ini berlangsung pada bulan Syawal. Ini pun dah diberitahu. Cuma majlis perarakan menjadi kenangan yang paling indah dan amat berharga buat Aisyah, sehingga dia amat menyukai bulan Syawal. Malah Aisyah radhiyallahu anha turut menganjurkan agar pelaksanaan sambutan majlis perkahwinan pada bulan Syawal. Dan diceritakan bagaimana Aisyah bercerita bagaimana persiapan ibunya dan dirinya sendiri untuk menyambut majlis perkahwinan tersebut. Disebutkan ibunya melakukan rawatan terhadapku agar kelihatan berisi kerana beliau ingin membawa aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Ketika terapi dijalankan, Aisyah memakan buah mentimun dan kurma basah sehingga dia kelihatan benar-benar berisi dan mempunyai berat badan yang seimbang. Selanjutnya, dia menggambarkan kepada kita suasana sambutan majlis perkahwinan itu. Andainya siapa nak diet, makanlah kurma dengan timun. Kurma basah dengan timun. Kalau nak naik badan. Ya. Dan Aisyah cerita lagi bagaimana sambutan perkahwinan tu, hari sambutan majlis. Wallahumma nuhira alayya min jazuri wala zubihat syatun walakin jafnah kana yab'asu biha Sa'd bin Ubadah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaj'aluha izaka baina nisaihi. Maksudnya, demi Allah tidak ada seekor unta maupun kambing yang disembelih untukku kecuali sebekas makanan besar yang dikirim oleh Sa'd bin Ubadah kepada Rasulullah SAW. Iaitu pun kemudiannya baginda membahagi-bahagikan kepada isteri-isterinya. Jadi, selain daripada minum susu, itu kita sebut secakir susu, sebekas susu, tetapi juga ada sahabat yang bernama Sa'd bin Ubadah menghantar Rasulullah
sebekas makanan yang besar dikirim di hari perkahwinan. Asma menceritakan, aku menghias Aisyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menghampiri baginda dan mempersilakannya untuk melihat pengantin perempuan. Baginda pun menghampiri Aisyah lalu duduk sisinya. Selepas itu dibawa susu kepada baginda dan baginda meminumnya. Setelah itu diberikan kepada Aisyah. Namun dia malu-malu dan menundukkan kepala. Inilah ya. Dan mahar, ketika ditanya tentang mahar yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahar, jawab Aisyah, mahar Rasulullah, mahar yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada isteri-isterinya ialah sebanyak 500 dirham. Inilah mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isterinya. Jadi hari episod pertama tu rasanya Ustazah ada tersilap, Ustazah kata 5 dirham, sebenarnya 500 dirham. Pembetulan. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an menggambarkan peralatan dalam kamar tidurnya. Dia berkata tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kulit yang disamak dan diisi dengan sabut. Tidak terdapat pula cahaya lampu yang menerangi kamar pengantin tersebut berdasarkan daripada kata-kata Aisyah. Aku tidur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kedua-dua kakiku berada pada kedudukan kiblat baginda. Waktu baginda sujud solat malam, baginda menyentuhku lalu aku tertarik kakiku. Kemudian waktu baginda berdiri aku melunjurkan kakiku kembali. Jadi rumah kamar Rasulullah terlalu ringkas, hanya dihiasi dengan itu kulit yang diisi dengan sabuk sebagai tilam. Itu tilamnya. Begitulah sederhananya seorang Nabi bersama dengan Ummahatul Mukminin, ya, Ummul Mukminin Aisyah. Begitu simple sekali. Berbanding dengan kita sekarang di atas tilam empuk. Itu pun susah nak bangun malam, ya. Itulah keadaannya. Baik. Habis di situ, seterusnya kita akan lihat ialah sifat Aisyah. Iaitu tabiat Aisyah adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar, di mana dia mewarisi sifat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia suka bertanya dan dia ada sifat ingin tahu dan suka bertanya. Rasulullah menjawab, dia suka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat ingin tahu yang amat besar dalam pemikirannya. Contohnya apa yang ditanya kepada Rasulullah. Dia ketika mendengar Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, maksudnya pada hari kiamat semua manusia dikumpul dalam keadaan telanjang. Aisyah bertanya, apakah lelaki dan perempuan saling melihat antara satu sama lain? Rasulullah menjawab, keadaan mereka lebih parah daripada sekadar memikirkan masalah itu. Dalam riwayat lain mengatakan keadaan mereka lebih parah daripada keinginan mereka untuk melihat antara satu sama lain. Mana Nabi kata di akhirat nanti semua orang bertelanjang, lelaki perempuan bertelanjang. Lalu Aisyah kata, ini sifat ingin tahu Aisyah radhiyallahu an, apakah lelaki perempuan akan melihat aurat masing-masing. Lalu Nabi kata, keadaan mereka kenangkan nasib mereka tu lebih parah daripada keinginan mereka untuk melihat aurat orang lain. Sama juga Aisyah juga pernah bertanya pada Rasulullah SAW, apakah seorang pencinta akan mengingati kekasihnya pada hari kiamat? Baginda menjawab, wahai Aisyah, dia tidak mengingati kekasihnya pada 3 saat, iaitu saat ditimbang amalnya, berat atau ringan. Kedua, saat pembahagian kitab, apakah dia menerima dengan tangan kanan atau tangan kiri. Dan terakhir, saat sekelompok orang keluar dari neraka tempat mereka dikumpulkan dan dibakar. Orang itu berkata, aku dibebani 3 hal. Karena Aisyah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang yang dikasihi ini, seorang pencinta akan mengingati kekasihnya, yang suami isteri ke yang bercinta, suami isteri yang hidup dalam kasih sayang di dunia, ya, pasangan-pasangan yang bercinta berkasih di dunia ini, yang
pasangan yang berkahwin lah. Seperti dialah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah amat mengasihi Aisyah radhiyallahu an. Lalu ditanya, apakah orang yang pencinta akan mengingati kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya tak akan diingati. Dia tidak mengingati kekasihnya pada tiga keadaan. Di akhirat nanti masing-masing bawa diri dah lupa pada orang yang paling dikasihi pada tiga keadaan, iaitu saat ditimbang amalnya sama ada berat atau ringan, saat dihisap. Kedua, saat pembahagian kitab, apakah dia menerima dengan kanan atau kiri. Ya, ni saat nak dibagi buku amalan, kanan ke kiri. Itu pun tak kenal lah, dah lupa kekasih dia. Yang terakhir, saat sekelompok orang keluar dari neraka tempat mereka dikumpulkan dan dibakar. Ni saat nak dibakar ke dalam api neraka. Jadi itu antara bentuk-bentuk pertanyaan Aisyah radhiyallahu an mengenai kepada Rasulullah SAW, nak menunjukkan bahawa Aisyah ni adalah sifat suka bertanya. Sama juga Aisyah bertanya orang kafir musyrik, orang ni baik. Lalu dia sebut Abdullah bin Jud'an, adalah seorang musyrik Mekah, merupakan susuk lelaki yang baik, ramah dan suka membantu keluarga. Lalu ditanya oleh Aisyah radhiyallahu an, adakah Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an pada masa jahiliah adalah orang rajin bersilaturahim, memberi makan orang-orang miskin, berbuat baik kepada tetangga dan menghormati tamu. Adakah semua kebajikan itu bermanfaat baginya? Lalu Nabi SAW menjawab, tidak, tentu tidak. Aisyah, ya, tentu tidak Aisyah, kerana dia sehari pun tidak pernah mengucap dengan kalimah Allah. Rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah, ampunilah kesalahanku pada hari kiamat kelak. Jadi kita nampak di sini bahawa orang kafir musyrik, dia walau baik macam mana pun, dia tak akan selamat di akhirat, kerana dia tak pernah mengingat Allah, mengesahkan Allah walau sehari dalam hidupnya. Itu kita nampak bahawa di situlah kita nampak bahawa banyaknya ilmu Aisyah radhiyallahu an yang didapati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Bermakna inilah hikmahnya perkahwinan yang arahan Allah ini dengan seorang perempuan yang muda, kerana Aisyah ni diberi kekuatan ingatan dan dia boleh merakam, mengingati semua apa proses risalah Rasulullah, risalah Islam disampaikan pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajar di Masjid Nabawi. Jadi di Masjid Nabawi itu adalah dekat dengan bilik atau kamar Rasulullah, kamar Aisyah. Sudah tentu Aisyah mengikuti sepenuhnya perjalanan pelaksanaan Islam, penurunan wahyu dan pelaksanaan Al-Quran dalam kehidupannya. Dia apabila Nabi wafat, usianya masih muda, sudah tentu dia tak ada benda yang lupa. Umur baru 18 berbanding dengan isteri-isteri lain. Jadi dia umur baru 18, sudah tentu dia boleh cerita semua apa yang dilalui, apa yang dia pelajari, apa yang Rasulullah ajar pada dia mengenai Islam, apa saja ilmu Islam dan ilmu Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah Allah. Dan Aisyah pernah bertanya pada Rasulullah tentang seorang gadis yang hendak dinikahi oleh keluarganya, apakah harus dengan izin dan persetujuannya atau tidak? Rasul menjawab, ya, harus diminta persetujuan. Lalu Aisyah berkata, tapi dia merasa malu. Beliau menjawab, itulah tanda persetujuan, iaitu diam. Dia Aisyah tanya, kalau anak gadis ni kena minta persetujuan tak nak kahwin? Kena, kata Rasulullah. Tapi orang tu tak cakap macam mana, diam. Diam itulah tanda setuju.
Jadi saya rasa setakat itu saja. Kita akan sambung siri yang seterusnya, iaitu bagaimana pekerjaan rumah tangga dia, macam mana urusan rumah tangga, dan seterusnya kita akan lihat peribadi akhlak beliau, ya, akhlak beliau. Jadi itulah saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.